ada soalan, kita sambung apa yang kita ceritakan semalam mengenai struktur pasaran. Jadi semalam kita dah sentuh secara asasnya kepada apa yang dimaksudkan dengan struktur, di mana kita melihat kepada bukan satu atau dua. Satu candle tu adalah satu struktur untuk time, untuk satu masa. Faham tak? Bila kita ada OHLC contohnya, ini adalah 4 hour chart. Ini contoh dia. Ini adalah open price dan price tutup higher. Ini adalah high, ini adalah low. Okey, dan kita ada candle hijau contohnya. Okey. Kalau kita lihat benda ni, ini sendiri adalah open, low, high dan close price. Okey, masa-masa ni. Dan kalau kita tengok kepada ini, katalah ini adalah DH4. Dan kalau kita katakan masalahnya, ni satu yang jadi masalah ramai yang cuba untuk trade sebatang-sebatang tu. Faham tak? Ramai trader buat macam ni tau. Saya tak faham kenapa orang trade macam ni. Dia tunggu satu aras, price tu pergi. Masuk tempat dia. Okey, ngam, cantik. Dia masuk dan masuk kat sini. Market order. Stop loss tak sempat letak. Dia trade sebatang candle, candle pergi, dia lock. Pergi lagi, dia tambah entry. Start. Stop order ataupun dia masuk kat market. Turun balik, dia dah pening kepala. Turun balik kat bawah ni, dia layer balik. Nampak sebatang candle naik. Dia trade sebatang-sebatang candle. Kalau anda tengah buat benda tu, tolong stop trading dulu. Anda tak akan dapat kira berapa penggunaan equity. Ada yang kata depo 1000, trade 0.01. Minta maaf, cara tu tak kena. Cara tu anda tak akan dapat mengira penggunaan equity anda, penggunaan modal anda dengan cantik tau. Sebabnya satu pair tu tak sama. Euro US dollar, Euro AUD. Satu pip tak sama. Jadi kalau anda pukul rata, letak 1000, letak depo 100, buka 0.01. Tak dapat. Kita dah bincangkan minggu lepas macam mana anda mengira penggunaan equity berdasarkan anda, berdasarkan modal anda, berdasarkan portfolio. Anda boleh jadikan dia kepada bullet system. Hari-hari berapa banyak aku nak trade, berapa position. Kalau dah untung tambah position, kalau rugi bahagikan kecil lagi. Anda boleh buat kaedah tu. Tetapi melalui kaedah ini, dan ramai tanya, kenapa saya trade tak dapat duit? Untung sekejap, rugi yang banyak. Kalau nak tahu, majoriti buat benda ni. Saya dekat broker, saya boleh bagi tahu kepada anda, majoriti, kalau tak pun anda sendiri buat benda tu. Jangan buat benda ni, boleh tak? Kalau nak tahu kenapa gagal lagi, jangan buat benda tu. Boleh tak? Jangan buat benda ni yang macam ni. Dia tunggu satu support, dah betul lah. Dah betul. Dia tunggu satu support, price pergi. Dia trade sebatang-sebatang candle. Stop loss tak ada, TP tak ada. Dia tengok satu hari tu, lepas tu tutup manual ke, ataupun pasang BE ke, tunggu tengok dia pergi macam mana. Kalau ini cara anda trade, ini tak ada plan. Dia ada plan nak masuk, dia cuma akan tengok dan react apabila price buat apa yang dia nak tengok lah. Dan kalau anda tanya kenapa anda masih gagal dalam trading, ini sebabnya. Sebabnya bila anda duduk depan chart tu dan melihat, dan kita sedang melihat duit, anda bukan tengok chart pun. Banyak masa anda tengah tengok balance float kan. Jujur kan. Sebab saya sendiri pernah buat. Tu saya bagi tahu kepada anda. Kaedah ni
anda dibelai jiwa tau, dimain emosi, dipermainkan, naik turun, dan when it comes to money, kita akan jadi satu yang amat lemah tau. Mudah, senang nak kalah. Rugi tak nak, untung tak nak keluar, nanti dia nak untung balik. Jadi benda-benda ni lah yang tak dapat. Yang ikut kita punya sesi sepanjang minggu ni, Azita, dan anda masalahnya yang trade setiap sebatang candle ni, jangan. Dalam charting sendiri ada banyak jenis chart. Ada line chart, ada bar chart, kan? Ada bar chart, ada Renko, ada Kagi, ada point and figure. Mana satu chart yang betul? Semua yang menggunakan apa-apa teknik, dia akan kata teknik dia betul. Bagi saya, semua teknik betul. Okey, Pian. Okey, jumpa lagi. Semua teknik betul. Apa-apa teknik yang anda belajar, ia hendaklah lengkap. Kalau anda belajar, saya bagi tahu direct ke, kalau anda belajar mana-mana teknik, ada entry, tak ada exit, buang teknik tu. SL tak ada, TP tak ada, buang teknik tu. Saya bagi tahu direct, buang teknik tu. Buang teknik tu. Orang nak kata apa, saya tak peduli. Buang teknik tu. Sebab anda dalam trading is all about risk management. Senang nak sebut. Tapi kalau dah sistem tu tak ada cara exit, buang terus. Jangan, orang cakap apa pun jangan dengar. Jangan dengar. Bagi saya tu mengarut. Orang cakap apa pun itu mengarut. Sebab anda nak tentukan berapa penggunaan equity anda, berapa risiko yang nak anda, berapa equity nak diguna pakai, anda kena tahu kat mana SL, kat mana stop loss. Itu asas dalam pengiraan risk. Kalau asas tu tak ada, orang kata tak payah SL. Tak apa. Anda kena tahu kat mana tempat, kalau position ni masuk, berapa yang aku sanggup rugi. Jadi anda kena tahu SL. Kena tahu tempat keluar. Jadi kalau teknik tu tak ada cara nak, dia ada cuma teknik entry. Kalau setakat entry, kucing jalan kat phone pun boleh entry. Betul tak, Azita? Phone jatuh pun boleh entry. Kalau setakat entry, ya. Entry tak memberikan anda duit. Bila entry, anda mengambil risiko. Yang anda buat duit ataupun hilang duit adalah bila anda keluar market. Exit macam mana? Jawapan secukup rasa. Pergi makan siakap. Supi, bila jawapan secukup rasa kan, pergi makan siakap. Kita buat duit ataupun hilang duit bila kita keluar daripada market. Jadi itu adalah apa yang amat-amat penting. Itu kita akan sentuh dalam topik kita hari Khamis ni. Okey, balik kepada hari ni punya topik. Hari ni punya topik kita bercakap mengenai, kita sambungkan mengenai cycle dalam siri pergerakan. Jadi basic dia dalam siri pergerakan dalam chart terdapat 3. Terdapat 2 lah. Satu adalah bullish. Bullish tu adalah siri pergerakan tau. Siri pergerakan. Iaitu kepada, bukan sebatang candle. Bukan sebatang candle. Iaitu kepada structure lah. Kepada structure dalam pasaran. Ini satu structure. Ini satu structure. Nampak tak? Kalau tak nampak tu, kena beli balang besar sikit. Ini satu structure, ini satu structure, ini satu structure. Kan? Kalau tak nampak, pergi zoom out, bukan zoom in. Ramai trader suka zoom in, zoom in. Zoom out. Ini satu structure, ini satu structure. Mata kita pun nampak. Ini satu structure, ini satu structure, ini satu structure, dan ini satu structure pembetulan. Ramai suka buat macam ni. Bila tak nampak, dia pergi zoom in. Bukan zoom in, zoom out.
Dia pergi zoom in macam sampai tak nampak dah. Zoom out. Belajar untuk zoom out chart, bukan zoom in. Belajar untuk tengok hutan tu dahulu, baru tengok pokok, baru kenal daun. Ini tengok hutan, belum tengok hutan terus zoom in kepada daun. Tak. Anda pergi yang zoom out dahulu. Barulah cerita pasal ini adalah apa struktur. Adakah kita sedang melihat benda ni? Adakah kita melihat benda ni? Ataupun kita melihat benda ni? Ini tak, dia pergi tengok sebatang kat sini. Dia tengok benda ni je. Dia tengok sini je. Tak dapat. Zoom out. Belajar untuk zoom out. Itu benda paling logik yang anda boleh buat dalam trading. Buka mana-mana chart. Buka mana-mana chart. Itu langkah belajar untuk start buat benda ni. Mana-mana lah. Mana-mana yang saya tak lukis lagi. Ni. Belajar untuk zoom out. Ini uptrend. Habis cerita. Ni uptrend lagi. Time frame dia. Uptrend. Uptrend. Masih. Uptrend. Masih. Ni start downtrend. Jadi downtrend dekat M1 ni adalah pergerakan pembetulan kepada kesemua sampai monthly tadi punya uptrend. Jadi kalau position ni tengah buat correction, anda nak buat apa? Itu paling kucing pun boleh buat analisa macam tu. Faham tak? Kucing pun boleh buat analisa macam tu kan. Orang masih ramai tanya, macam mana nak terkenal trend? Ini tadi monthly naik, weekly naik, daily naik, H4 naik, H1 naik, M30 naik, M15 naik, M5 masih naik, M1. Ni ada ke bawah. Kita ada satu struktur, kucing pun boleh analisa macam tu. 1, 2, dan kita dah ada downtrend. Jadi M1 tengah down, dan yang lain-lain ni, kita nak buy ke sell? Buat benda tu. Tak kisah. Saya tengah tunjukkan time frame mana sesuai kepada anda. Saya tak dapat kata, kalau tanya saya, kalau anda melabur, tengok weekly. Kan? Jangan trade dahulu, Azita. Jangan trade dahulu. Buka demo account dahulu. Saya akan bagi nasihat yang anda jarang dengar daripada orang lain. Kalau tanya saya, jangan trade dahulu. Kalau dekat demo anda tak berjaya untuk nak buat, untuk apa, nak ikut teknik anda dan mula nampak hasil, kenapa dekat real account anda rasa anda boleh buat duit? Okey. Jadi jangan letak duit dahulu. Ini jarang orang dari broker bagi tahu macam tu. Saya direct bagi tahu anda, jangan letak duit dahulu. Kesian, saya tengok. Bukan apa. 1 minggu ni, bila market tengah buat kerja sekarang ni, kejap naik, kejap turun, gold punya movement, saya duk terima message bertalu-talu tau. Gold ke mana. Saya, dalam sesi kita, ada tak bila-bila saya kata gold buy ataupun sell? Ada tak? Saya duk kata jangan trade dia sebab dia tengah sideways. Saya tengah kata, sejak bila saya tak pernah kata untuk dia buy atau sell. Kalau ada short term, M1, M5 masuk keluar, itu saya dah bagi tahu. Tetapi untuk dan keluar pada hari yang sama, itu yang saya katakan kan. Tak ada saya kata hold, tak ada. Betul tak Sunbi? Betul tak Sufi? Betul tak lain-lain? Tak kita duk ulang benda tu sebab dia tak ada trend. Dia tak ada trend gold. Pagi tadi, duit yang dah lah hilang kerja. Kalau ada kat sini, saya kongsikan. Saya tak perlu minta kebenaran. Tapi saya tak sebut nama. Harap anda, dah lah kan.
Rugi dah tengah float berapa ribu tu cut lah. Anda sedang berjudi. Saya tak akan membantu orang berjudi. Buang masa saya. Dan tambah dosa. Jadi, janganlah. Dia naik. Perkataan yang sering disebut, nasib baik dia naik. Jadi saya tak nak membantu orang berjudi. Oh. Faham? Saya tak nak membantu orang berjudi. Boleh? Tak ada. Dia tengah ranging. Jangan. Payah. Contoh macam ni. Jadi anda tahu dia uptrend. Ini tengah pembetulan dekat M1. Kalau anda seorang intraday, adakah dia sesuai kepada anda? Kalau anda ada banyak masa, ada trade intraday. Itu jawapan dia, Azita. Jadi anda tanya diri anda, aku ada tak masa untuk memang merenung chart ni? Kalau anda ada masa, anda pergi shorter time frame. M1, M5, M15, bawah H1. Kalau anda tak ada masa, trade H4 ataupun daily chart H1. Itu adalah untuk swing. Anda ada masa sehari 2 jam je ataupun kurang. Kalau anda memang tak ada masa, trade dekat daily. Jadi, mana satu yang betul? Tanya diri anda. Itulah saya tak faham. Kan, bila silap tak tahu pula, silap nak cut. Dia counter pula. Kejap buy, kejap sell. Kejap buy, kejap sell. Aduh. Kalau tak adalah masa. Kalau tak ada masa, pergi time frame besar. Siapa kata tak ada modal, tak boleh swing? Kecilkan lot. Kan, depo 100, anda nak buat berapa? Buat benda logik. Buat benda logik. Anda tengok dulu berapa modal anda, tapi apa-apa hal pun jangan letak duit dulu. Tolong ikut sesi saya 2-3 bulan, Nazita. Jangan letak duit dulu. Boleh janji tak? Boleh janji tak? Jangan panggil tuan, panggil Zul je. Azita, ikut sesi saya 2-3 bulan. Boleh janji tak? 2-3 bulan ikut sesi saya. Percuma. Tak ada cerita bayar-bayar kat sini. Percuma. Ikut sesi saya 2-3 bulan. Jangan letak duit dahulu. Boleh, Azita? Orang cakap apa pun, jangan dengar. Masa ni. Kawan-kawan ramai kat sini, tanya soalan kat sini, ikut sesi saya, ikut sesi Imran, ikut sesi Azmi, kita ada kat sini. Ikut, tak payah Encik, panggil Zul je. Panggil Zul je. Kita hari-hari ada kat sini. Jangan letak duit dahulu. Boleh? Boleh, Azita? Jangan letak duit dahulu. Anda jarang dengar benda ni daripada orang lain. Orang lain akan sebut letak duit. Jangan letak duit dahulu. Janji kat saya, boleh tak? Sampai anda nampak anda boleh buat dan anda nampak hasil dia dekat demo. Then, baru anda letak duit. Boleh tak? Hatta $10 pun jangan depo. Boleh tak? Kalau anda dah buka account kat XM, anda ada $30 tu, trade lah dia. Tapi trade dekat micro, 0.01. Itu untuk anda belajar dan tengok macam mana guna MT4 ataupun MT5. Buka MT5, boleh. Jangan letak duit dahulu. Okey, balik kepada ni tadi, kepada structure market. Base. Rashidi, jangan. Dia orang ni semua, anda boleh tanya soalan, Nazita, boleh bincang, boleh cerita dekat sini kan. Gunakan chat kita. Tak ramai orang akan bagi tahu anda macam ni. Ramai orang akan kata depo letak duit, kau test dulu. Tak ada. Kita tak buat macam tu. Kita fahamkan pasaran. Okey, ni 3 structure. Betul? Buka MT4, MT5. So MT5 ada banyak instrumen yang anda boleh lihat. Okey, Zita. Buka micro. Buka micro. Tapi gunakan yang $30 tu, yang free. Jangan letak duit dahulu. Janji jangan letak duit. Jangan letak duit. Sampailah anda nampak macam mana nak buat dia, macam ada sistem anda, then anda letak duit.
Boleh? Orang lain akan bagi tahu anda supaya letak duit. Saya tak akan buat macam tu. Okey, ini structure. The thing is, bila kita bercakap mengenai motif dalam elite wave, kita ada 3 jenis, ya, 3 jenis pergerakan yang membawa kepada arah. Ya. Yang pertama adalah pergerakan motif biasa. Ni pergerakan motif biasa. Okey, di mana syarat-syarat dia adalah dia dibentuk oleh 5 lekuk, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek, tetapi dalam 3 struktur yang membawa kepada arah, dia tak boleh paling pendek. Yang ketiga adalah wave 4 tak boleh masuk balik kepala wave 1. Itu adalah motif. Ada soalan untuk motif wave? Azita tak faham benda ni, tak apa. Tengok-tengok dekat video kita dekat channel YouTube XM Malaysia. Tengok-tengok dia, tengok-tengok dekat YouTube. Tengok-tengok dekat page XM Malaysia, ada banyak yang saya kongsikan pasal benda-benda ni, ya. Okey, itu adalah motif wave. Nombor 2 adalah motif dengan extension. Okey. Dalam motif wave yang sebelah kiri ini, anda clear nampak ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Clear. Yang motif dengan extension ni, dia ada jenis dia. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah motif dengan extension di wave 1. Wave 1 dia panjang. Wave 1 dia panjang macam ni. Okey. Maksudnya di sini akan ada pecahan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1 dalam-dalam ni. Ada pecahan-pecahan dia lagi naik. Ini adalah wave 1, extension, wave 2, 3, 4 dan 5. Syarat-syarat dia pun sama. Wave 3 tak boleh paling pendek, 2 tak boleh paling bawah, wave 4 tak boleh masuk kepala 1. Itu adalah syarat-syarat biasa. Nombor 2 kita ada wave 3 extension. Ini adalah lazim berlaku. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan yang ketiga adalah wave 5 punya extension. Wave 5 punya extension. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, wave 5 punya extension. Jadi lazimnya dalam pasaran mata wang dan juga pasaran saham, anda akan nampak benda ini. Dalam komoditi, gold, silver, precious, lain-lain komoditi, ni adalah antara yang boleh berlaku, iaitu wave 5 extension. Lanjutan. Jadi kalau kita tengok lekuk-lekuk di sini ada 5. Bila kita ada extension, di sinilah kita melihat kepada 5, 9, 13, 17, 21, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Maksudnya jumlah-jumlah lekuk yang membawa kepada arah ni, Jadi dekat sini mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5. 1, 2, 3 kat sini dikira sebagai 1 sebab dia berlawan kepada arah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu wave 3 contohnya. Jadi kita dah ada 5, 1, 5. Okey, kita dah ada 11. 1, 2, 3, kita ada 12. Ni yang nombor-nombor ni. Okey. Jadi kalau kita ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 lagi kat sini.
kita ada 17. Kita ada 5 lagi kat sini. Ataupun kita ada 9 lagi kat sini. 9 campur 12, kita ada 21. Jumlah lekuk dia. Itu sequence tau. Ini something yang amat-amat penting. Nampak macam asas, tapi tanpa asas ni, dengan asas ni, ia akan penting apabila kita masuk dekat market dynamic nanti. Azita tak faham, tak apa. Ini akan diulang-ulang dalam sesi saya. Tiap 2 minggu sekali kita ulang benda ni. Okay? Don't worry. Kalau tak faham benda ni, tak apa. Ini amat-amat penting. Dan extension berlaku dalam salah satu. Bila anda lukis, dan yang pentingnya adalah kepada RSI. Bila anda melihat kepada 1, 2 dan extension dalam satu ni, RSI dia 3 tu kena break ke atas. Bila 1, 2, 3 dia kena momentum yang lebih tinggi. 5 kat sini, RSI dia tak boleh break 3. Kimi, Sunbi, 5 kat sini, RSI dia tak boleh break 3. Itu tetap asas, tak boleh langgar. 5 kena ada divergence. Biarpun dia extend, mungkin dia dalam pergerakan yang lebih macam ni. Dia tak break 3 punya RSI. Okey? Sunbi pun sama. Mula-mula dia pening. Sekarang ni dia dah bagi tahu kat orang. Dia standby. Tapi sekali dia tengok benda ni. Alah, Zul cerita benda ni hari-hari kan. Ulang benda ni. Balik boring dah dengar kan. Jadi mula-mula memang macam tu lah Zita. So topik saya ni dia berat sikit. Okey? Jadi yang ni faham 5 ni RSI dia tak boleh break momentum 3. High 3 ni tak boleh. Okey, 3 ni mungkin akan ada divergence kan. Jadi high di sini lah. 5 ni tak boleh break tak boleh buat new high RSI dia. Okey, itu adalah motif dengan extension. Dan nombor 3 adalah diagonal. Nombor 3 adalah diagonal. Diagonal terdiri daripada 2 jenis, leading dan ending diagonal. Sama ada dekat wave motif ataupun dekat zigzag. Tak apa, bagi peluang yang baru-baru kena support. Betul. Ya bang, saya lukis satu-satu, clear faham. Apa tu? Ni 2 orang ni anda boleh tanya-tanya soalan kepada dia orang 2 ni Azita. Dia orang 2 tak tidur malam. Pukul 4 pagi pun dia orang hidup lagi tengah tengok chat. Saya pun tak faham apa dia orang buat pukul 4 pagi. Okey, diagonal adalah struktur sama ada ingat bila kita melihat kepada wave 1 motif, wave 3 motif, wave 5 motif, diagonal boleh berlaku di sini. Maksudnya dalam yang kecil-kecil ni. Ini yang orang panggil leading diagonal. Yang mula ataupun ending diagonal. Yelah, hari ni engkau tak heavy kini. Yang baru ikut heavy. Yang baru ikut apa benda lah Zul cerita ni kan. Yang dah lama ikut tengah makan cekodok kan. Apalah cerita ni, aku boleh makan cekodok. Kalau yang heavy-heavy tahulah. Zita, kalau nak tahu, masa kita cerita yang deep-deep, dia orang ni tak ada bunyi. Dia orang tulis je. Masa ni boleh lah dia orang kata, alah benda ni tak heavy. Yang baru ikut, dia kata heavy. Yang dah lama ikut, alah benda ni lagi. Biasalah. Kerja semua kat sini dia orang akan support. Tanya je soalan. Try lukis sampai M5. Sunbi. Jangan dengar itu Zita. Boleh pening kepala. Okey, diagonal tak apa. Ikut dengar saja mula-mula ni dulu, insya-Allah. Nanti 2-3 kali ikut. Sambil-sambil tu anda cari saya punya video lain-lain.
Sambil-sambil tu anda baca pasal Elliott Wave, ikut Imran punya sesi, dan juga baca-baca dekat website kita macam-macam, dekat XM punya website macam-macam. Baca-baca, ada video dia banyak. Okey, diagonal ni adalah pergerakan yang membawa kepada arah di mana pecahan dia boleh jadi macam ni. Pecahan dia boleh jadi rupa macam ni. Di mana sama ada yang pertama adalah wave 3 dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Wave 3 dia tak sampai 1618. Tu salah satu bentuk dia lah. Dan diagonal ni biasanya apa yang membentuk pattern. Sama ada wedge, sama ada whatever lah. Ini adalah biasanya yang membentuk pattern. XM Malaysia. Yang YouTube tu adalah salah satu daripada yang kawan kat sini rekod Azita. Boleh tengok kat situ. Diagonal ataupun internal dia yang kecil-kecil subwave dia 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Hilang pula. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ni yang 1 2 3 4 5. Ni yang diagonal. Panggil dia Kimi saja Zita. Panjang nama dia Hakimi Bob. A, B, C. Maksudnya ini adalah 3, 3, 3, 3 dan 3. Ini adalah 5, 3, 5, 3 dan 5. Okey, itu diagonal. Jadi diagonal berlaku sama ada dekat sini dinamakan leading ataupun ending. Ataupun satu lagi korektif kita akan tengok besok. Basically Azita, kita sedang bercerita pasal struktur ini tau. Struktur ini. Faham tak? Struktur ini 5, ini. Yang trend tadi, yang ini. Yang ini. Ni trend 5 kan? Ni. Kita sedang bercerita pasal struktur ini. Bila kita katakan trend. Faham tak Zita? Kita sedang cerita pasal benda ni. Dan kalau kita tengok sini, dia bermula daripada sini kan? Daripada sini kan? Ni bermula daripada sini. Jadi kalau anda tengok, sini break. Jadi sini adalah satu pembetulan kepada struktur ini. Nampak tak dekat ini M1. Ni M1 pun boleh. Boleh tengok dia dekat apa-apa time frame. H4. Ini uptrend. Ini uptrend kan? Jadi kalau kita lihat kepada H4 ni, daripada trend daripada sini, ini bermula dari sini kan? Ini struktur ni. Jadi kalau kita tengok struktur ni, dia bermula dari sini. Struktur dia naik dan ini dah start break. Kalau ada tarik trend line, ini dah break. Jadi kita jangkakan sini akan buat pembetulan besar. Apa ni? AMD. AMD. Jadi kita kan jangka sini akan buat pembetulan besar. Sama seperti apa kita jangkakan untuk tak apa. Yang indeks-indeks awal tadi. Okey. Okey. Kita main buka je ni. Ni apa? AMD. Okey. Faham? Anda tengok dekat ini adalah RSI, satu indikator, satu oscillator momentum. Sebenarnya dia mengira kepada velocity, laju. Ini yang sebenarnya momentum stokastik. Tak apa. Anda tengok rupa kat mata kita pun nampakkan ini break lain macam kat sini. Jadi kat sini pun nampak kan Kimi. Menariklah pula dia. Buka-buka menarik. Jangan malu tanya. Tanya je, tak kisah. Yes, betul-betul. Sun B sekarang ni dia kurang tanya pelik-pelik. Mula-mula dulu dia suka tanya pelik-pelik. Tapi kalau tak tanya kita tak tahu. Kan Sun B? Jadi tanya soalan.
Itu betul. Itu sebahagian daripada proses belajar. Okey? Jadi itu yang kita maksudkan dengan apa yang kita cerita dekat sini. Jadi dalam 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuk 5 ni lah. Sama ada ini adalah motif, ataupun motif dengan extension, ataupun diagonal. Ni yang 3 tadi. Faham tak? Faham tak Azita? Yang kita tengok trend, kita cerita trend tadi. Bila kita cerita pasal motif, atau cerita pasal trend yang kat sini. Adakah dia motif? Adakah dia motif dengan extension yang ini? Ataupun diagonal. Ni yang kita cerita satu. Kita baru cerita satu lekuk. Boleh? Kita baru cerita pasal satu lekuk dan ada syarat-syarat dia. Di sinilah kita belum buka nota lagi. Kita baru cerita pasal sini. Kita baru saja bercerita pasal yang di sini, yang di sini, ataupun yang ini. Itu adalah yang membawa kepada arah. Kita baru saja cerita yang ini, yang ini. Jadi yang ini kalau kita kata dia membawa kepada arah, dia membawa kepada motif. Itu yang cerita motif, motif dengan extension ataupun diagonal. Okey? Jadi ada syarat-syarat dia tertentu di mana ini teknik yang saya guna pakai Zita. Structure incomplete dan structure tidak complete. Tak apa. Itu kita cerita pada hari besok. Okay. Now, kita fahamkan satu-satu dahulu. Ni kita cerita di motif dengan extension serta diagonal. Jadi, bila kita bercakap mengenai structure motif, dia ditandakan menggunakan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Di mana wave 1, 3 dan 5 ni yang membawa kepada trend. 2 dan 4 adalah structure correction. Membetulkan trend tadi. Wave 3 bukan yang paling ke metode. Tak boleh paling pendek. 4 tak boleh masuk 1. Itu motif. Okey. Dan yang kedua adalah motif dengan extension. Motif dengan extension berlaku di mana salah satu daripada lekuk membawa kepada arah mempunyai yang lebih banyak lekuk dia. Ataupun terus dia naik. Itu adalah satu extension. Motif dengan extension. Dan biasanya saham dan juga mata wang wave 3 yang extend. Pasaran komoditi pergerakan lanjutan lazim berlaku di lekuk 5. Okey? Itu adalah extension. Yang ketiga adalah diagonal. Diagonal ni dia langgar syarat tadi. Di mana kadang-kadang kita nampak wave 4 masuk kepala wave 1. Wave 2 tak boleh bawah. Wave 3 tak boleh paling pendek. Tapi wave 4 ataupun lazimnya anda akan nampak satu pattern. Itu je. Elliott wave sebenarnya adalah 5 dan 3 je. Itu je dia. Jadi kita sedang bercerita pasal yang structure 5 ni. Okey. Dan setiap dia ada syarat-syarat dia. Ada benda-benda lazim dia, benda-benda berulang. Yang pertama adalah lazimnya lekuk 2 dalam motif membuat correction yang dalam. Bila kita ambil Fibo retracement daripada kiri ke kanan, kalau dia uptrend, kalau dia downtrend, kiri ke kanan ke bawah, dan pergerakan retrace dia naik balik ataupun turun balik, kalau dia tengah uptrend, biasanya sampai kat kawasan ni. Kalau anda menarik satu RSI ke, anda akan nampak channel yang dalam sini akan break. Ni contoh dia. Contoh. Anda tengok kepada apa yang saya lukis. Katalah kita ada 1, 2 kat sini. Mana kita punya chart tadi?
Okey, 1 dan 2. Ini 1 dan 2 kat sini. 1 dan 2 kat sini. Okey. Kalau kita tengok kepada lower time frame, itu adalah kat lower time frame. Mana dia? Okey. 1 dan 2 di sini. Ini pun bolehlah. 1 dan 2 di sini. Ini diagonal. Sekejap. Ini adalah motif. 1, 2. 1, 2. Ni dia. Bila dia break buat wave 2, wave 2 akan break channel. Dia akan definitely break channel. Itu wave 2. Okey? 1 dan 2. Tak kisahlah. 2 akan break kalau kita tarik satu channel. Terusan. Jadi itu adalah sifat wave 2. Wave 2 akan break. Di oscillator akan break channel. Kadang-kadang kita nampak 2 ni cute je dia. Kecil je. 1, 2 macam ni. Apa pun anda akan nampak RSI dia akan break channel. Tak kisah dia kecil macam ni pun. Dia akan break channel. Tak kisah macam mana. Itu wave 2. Ramai orang tak tengok nota-nota ni. Sayang. Saya dah buat nota-nota. Delete kan. Okey. Lekuk 3 lazimnya mencecah 1618 bila kita tarik Fibo extension. 1, 2, 3 Fibo extension. Maksudnya wave 3 ni, kalau kita ambil panjang wave 1 ni, wave 1 panjang sampai sini ya, 61.8 kali ganda. Tetap kali ganda pula. Tambah 61.8 panjang dia. Katalah sini 100 cm, sini 161.8. Itu maksud 161.8 tu. Yang ni. Dan lazimnya oscillator dia adalah yang paling tinggi. RSI bacaan tertinggi. Okey. Lekuk 4. Lekuk 4 lazimnya paling kecil 14.6. 14.6. Fibo retracement 2 kepada 3. Tapi tidak boleh melangkaui 50%. Kalau dia melangkaui 50%, itu bukan motif. Itu adalah diagonal. Apa-apa saya boleh tanya dengan Kimi tu Zita. Dia rajin. Okey, tidak lebih 50%. Dan anda akan dapati RSI dia akan break. Wave 4 ni. Ataupun stokastik pun akan break. Okey, itu wave 4. Wave 5. Wave 5 panjang dia sama dengan wave 1 ataupun wave 5 yang ada 3 cara nak kira, ataupun kalau kita ambil Fibo retracement wave 3 kepada 4, yang ke belakang tu wave 5 adalah di antara 123 ke 1618. Maksudnya panjang wave 4 ni dia ada panjang sikit lebih lagi. Ataupun kalau kita ambil Fibo extension 3 kepada 4, kita ambil daripada semua ni, wave 5 adalah 61.8 Fibo extension. Kita ambil 3 kaki ni. Ingat Fibo extension 3 kaki. Jadi jumlah-jumlah lekuk dalam ni biasa 5 ataupun 9 kalau ada extension. Sini ada 9 internal dia. Ataupun 17, 21, 25 jumlah pecahan lekuk. Satu. Kalau anda kira dia satu. Next ataupun lanjutan 1, 2. Maksudnya kalau kita katakan sini akan ada extension. Biarpun dia tak break. Ataupun kalau dia break, oscillator dia hendaklah break out. Itu adalah nest.
1212. Hendaklah mempunyai momentum oscillation. Dekat RSI dia akan membuat higher high. Dan kenal pasti 3 channel di oscillator untuk kita mengenal pasti trend. Iaitu bila kita tengok satu trend, kita tengok apa yang dah jadi lah. Mana? Okey. 1, 2, 3. Jadi di sini akan ada 3 channel. Ini 1, ini adalah 1. Okey, 2 channel, 1, sini ada 1 channel. Nampak tak kenapa wave 3 saya di situ? Faham tak Kimi? 4 dan 5. Satu lagi last. Nampak tak kenapa wave 3 saya di situ? Sebab sini RSI buat higher high. Ramai orang akan lukis 3 di sini ataupun di sini kan. Okey, kalau anda drop lagi kepada H1, anda akan lebih clear dekat sini. Benda sama. Ini satu channel. Okey, 2 kepada 3 kat situ, itu satu channel. Lepas tu, ini adalah kena ada divergence. Kena ada divergence. Jadi sini adalah satu channel. 3 channel. Dia kena, tiap kali 5, dia kena berakhir dengan divergence. Sebab itu 3 saya lukis sini, bukan dekat sini. Ramai orang akan lukis sini. Saya tak buat macam tu. Saya akan tengok kepada RSI. Sebab sini RSI yang tertinggi. Ingat momentum? Okey, itu detail-detail yang saya ikut. Jadi kita ada benda-benda ni. Lekuk satu tidak jelas semasa dia sedang terjadi. Betul ke wave 1? Tak betul ke wave 1? Yes, kalau anda pakai truncated dekat motif, count anda dan sequence anda akan lari. Sebab itu saya tak pakai truncation. Truncation akan menyebabkan count anda menjadi subjektif. Saya akan force kepada 5 wave instead of truncate. Okey, biasanya semasa wave 1 berlaku, fundamental tak kena dengan cerita market. Contohnya sekarang ni kan, cerita semua tak cantik, pasaran saham naik. Minggu lepas, nampak apa jadi hari ni? Malam tadi. Lekuk 2, pembetulan lekuk 1 tapi tidak melangkaui permulaan, biasanya pembetulan yang lebih besar, lebih 50%, dan lazimnya dibentuk oleh struktur pembetulan 3 lekuk yang dalam, iaitu zigzag dan flat. Besok kita akan tengok benda tu. Okey, jadi lekuk 2 lazimnya adalah dalam zon ini. Okey, lekuk 3 biasanya ini yang masanya kita nampak candle panjang-panjang. Ni adalah waktu trending. Biasanya lekuk dengan pergerakan terbesar, gap dan mother candle adalah petanda kepada lekuk 3. Dan nampak gap naik. Pasaran naik, mencanak naik lebih 45% kalau nak ambil degree. Bukan ambil degree ijazah sarjana muda. Nak ambil slope of ni. Kalau siapa yang pernah belajar pasal slope ni, ini waktunya anda nampak wave 3 bila slope dia melangkaui 45%. Ni karpet merah semua. Tu kita dah cerita dari minggu lepas. Tengah tunggu wave 2 tu. Biasanya wave 2 tu orang akan overreact. Tak apa. Okay, wave 2. Wave 3, ni lazimnya anda ambil Fibonacci extension. 1, 2, 3. Dia akan habis sekitar sini. Dalam kawasan sini. Itu wave 3. Okey. Wave 4. Wave 4 lazimnya adalah 1. Oh, lain.
Mana ni? Tak apa. Okey. Wave 4 harga boleh mendata untuk satu jangka masa yang lama. Ni yang waktu dia sideways je. Wave 4 lazimnya anda akan nampak W, X dan Y. 3 minit lagi. Thank you. Biasanya ini adalah satu shallow, satu correction yang kecil sahaja. Tetapi momentum dia nampak besar tau. Dan volume dia, kalau siapa yang guna volume wave 4 adalah lebih rendah berbanding dengan volume wave 2. Siapa yang rajin study benda ni, anda akan nampak benda ni. Okay. Wave 4 ni maksud saya shallow correction. Dan wave 5 volume biasanya lebih rendah berbanding dengan wave 3. Jumlah volume, kalau anda tengok volume ni, wave 5 volume dia lebih rendah. Lazim ya. Dan dalam oscillator akan nampak divergence. Okey, sama ada sama panjang dengan wave 1 ataupun Fibonacci retracement tadi, ni extension dia, ataupun kita ambil daripada 3 kepada 4, 61.8. Itu cara kira wave 5. Okey, esok kita akan sambung kepada aturan korektif. Kita akan cerita pasal cara nak entry. Jadi Azita, kita dah cerita tadi pasal ini sahaja. Kita baru saja cerita pasal benda ni. Mana dia? Okey, kita baru saja cerita pasal benda ni. Besok kita akan cerita pasal benda ni. Belum lagi entry. Sebab belum ada trend. Trend cuma wujud kalau dia break ini kan. Jadi hari ni kita cerita pasal benda ni. Besok kita akan cerita pasal benda ni. Nanti kita akan ceritakan pasal bila trend. Betul Sunbi. Dah cerita ulang-ulang benda sama. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah besok kita akan sambung topik ni. Petang nanti pukul 7, pukul 8 kita akan ada segmen analisa pasaran seperti biasa. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, ulang-ulang. Kalau anda rasa boring, anda rasa dah muak, itu tandanya anda dah faham. Alhamdulillah. Saya pun bahagia kan. Kalau tengok orang boring, biasanya orang kan, alah boring lah dia orang ni. Saya rasa suka sebab orang dah faham. Sebab dia dah ulang-ulang cerita ni lagi. Alhamdulillah. Bagi mereka yang mula-mula ikut, dia rasa berat sangatlah pula. Jadi saya cuba cari titik pertengahan lah Zita ya. Faham ya? Sebab ada yang dah ikut lama, ada yang baru ikut. Jadi saya kena masukkan sikit yang berat. Sambil-sambil tu kita kena pergi kepada yang basic juga. Kita campur-campur lah. Okey? InsyaAllah jumpa lagi pada petang nanti 7-8 untuk analisa pasaran. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai petang semua.